Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada yang ada pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan tugasan yang diberikan kepada saya iaitu tugasan individu bagi subjek penilaian projek pembangunan JMJP 3093. Okey, tajuk bagi tugasan ini adalah kajian kemungkinan bagi projek lot 12080 Mukim Hulu Kinta Perak. Nama saya Nurul Fatihah binti Mahad dan bernombor matriks 271698. Terima kasih kepada Prof. Madya SR Dr. Muhammad Sukri bin Khalid kerana memberi saya peluang untuk menerangkan topik ini melalui video. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian seterusnya berkaitan dengan elemen-elemen yang perlu ada dalam kajian kemungkinan. Baiklah, secara amnya kajian kemungkinan ini ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi lah elemen-elemen dia. Tetapi di sini saya nyatakan 5 elemen utama yang perlu ada dalam kajian kemungkinan. Yang pertama adalah tapak dan lokasi. Faktor kedua atau elemen kedua adalah ekonomi. Elemen ketiga adalah pasaran. Elemen keempat adalah reka bentuk dan elemen terakhir yang saya akan terangkan dalam video ini adalah elemen kewangan ataupun faktor kewangan. Okey, baiklah kita teruskan kepada faktor utama, elemen pertama dalam kajian kemungkinan iaitu tapak dan lokasi. Tetapi di dalam slide ini saya akan terangkan secara khusus sahaja, secara umum sahaja berkaitan dengan apa itu tapak dan lokasi yang perlu ada di kajian kemungkinan. Okey, yang pertama adalah lokasi mestilah berada di kawasan yang strategik, lokasi yang memberikan keuntungan kepada pembeli daripada pelbagai aspek dan memberi jaminan kepada pemaju untuk meneruskan projek perumahan. Okey, poin yang pertama ini sangat mudah untuk diterangkanlah di mana sebagai contoh, sekiranya pembeli, kamu letakkan diri kamu sebagai pembeli, kamu ingin beli rumah yang ada cukup ataupun ada berdekatan dengan kemudahan-kemudahan kemudahan-kemudahan ataupun keperluan-keperluan kehidupan seperti kedai yang berdekatan, sekolah yang berdekatan, jalan raya yang elok, di mana ataupun kamu nak beli rumah yang perumahan itu di kawasan yang agak pedalaman, ke dalam sedikit kawasannya dan jauh daripada faktor fasiliti ataupun kemudahan-kemudahan tersebut. Oleh sebab itu, faktor tapak dan lokasi ini pun akan mempengaruhi pembeli untuk membeli rumah tersebut. Jika pemaju masih bertegas ataupun masih ingin melakukan projek pembunuhan projek perumahan tersebut, dia kena tanggung pemaju kena tanggung risiko di mana risiko untuk kesukaran untuk menjual rumah itu kepada pembeli tersebut nanti. Okey, faktor seterusnya adalah kebolehcapaian kepada bahan mentah ataupun fasiliti di kawasan tersebut adalah penting untuk jangka masa panjang. Kenapa saya kata macam ni? Di poin di sini adalah secara umumnya kita tahu bahawa kebayangan projek perlu disiapkan dalam tempoh 24 bulan ataupun 2 tahun. Di mana jika kemudahan ataupun bahan-bahan mentah ini, bahan-bahan projek pembangunan ini sukar untuk diperolehi kepada ni dari aspek pemaju lah ya, sukar untuk diperolehi, ia akan memberikan kesan negatif kepada pemaju dan juga mungkin akan memberi kesan negatif juga kepada projek, di mana kos mungkin akan meningkat, tempoh masa akan meningkat dan kesukaran untuk pemaju ni lah dia kena tambah kos. Contohnya kalau lori tersebut kita nak, contohnya bahan simen tersebut kita hanya boleh dapatkan pada 10 km daripada projek. So kita perlu beli ataupun sewa lori ataupun pergi ke kedai tersebut, ke supplier tersebut untuk jangka jauh lah, untuk jarak yang jauh. So, seterusnya adalah jika kawasan tersebut tidak mempunyai fasiliti seperti jalan raya, misalnya pemaju perlu menambah kos. Apa yang saya boleh katakan di poin ini adalah bukan pemaju tu kena buat jalan sepanjang-sepanjang tu, tapi dia kena memastikan bahawa kawasan perumahan tersebut jalan dia mudah untuk dilalui. Contohnya dia ada jarak jalan kan dia ada spesifikkan daripada berapa meter atau berapa meter saya rasa daripada projek perumahan itu perlu diturap oleh pemaju. So dan juga jika fasilitis ni seperti yang saya katakan lah, kalau seperti jalan raya tak ada, sekolah tak ada, kedai-kedai barang keperluan tiada di kawasan tersebut, jauh misalnya,
maka pembeli akan memikirkanlah dia menjadi satu penarik, menjadi satu penentu arah untuk pembeli membeli rumah tersebut. Mungkin jadi faktor negatif lah dekat situ. Okey? Okey, baiklah kita fokus kepada kawasan lot 12080 Mukim Hulu Kinta Perak. Okey, untuk kawasan ini, tapak dan lokasinya adalah lokasi terletak di Kelebang Perdana di Jalan Kuala Kangsar di mana ia adalah 5 km daripada kawasan perindustrian IGB dan 15 km daripada Ipoh Town Centre. Saya tekankan sekali lagi, bila kawasan tersebut dekat dengan kawasan perindustrian, maknanya pembeli akan menarik minat pembeli untuk membelilah kerana peluang pekerjaan di situ pun akan meningkat dan pemaju juga mungkin akan kurang sedikit beban dia untuk menjual lah kerana risiko tu dikurangkan kerana terdapat banyaknya perindustrian. Bila banyaknya sektor pekerjaan, maka akan lebih banyak pekerja yang bekerja di kawasan tersebut dan bila banyak pekerja dan mereka perlukan tempat tinggal untuk tinggal. Jadi ia akan menarik, dia akan memberi jaminan kepada pemajulah bahawa kawasan tersebut mampu untuk diteruskan projek tersebut, projek perumahan itu mampu diteruskan. Okey, seterusnya adalah kawasan ini adalah berdekatan dengan kawasan perumahan Bandar Baru Tasik Seri Kelaban, Medan Kelebang Restu dan lain-lain perumahan. Jelas di sini bahawa bila terdapatnya projek-projek perumahan di sekitarnya, bahawa memberi penjelasan lah bahawa kawasan tersebut kawasan yang boleh diteruskan projek perumahan kerana masih relevan untuk penduduk mencari rumah di situ. Okey. Seterusnya ialah keboleh capaian lokasi tersebut adalah jalan utama iaitu Jalan Kuala Kangsar dan Jalan Sultan Azlan Shah Utara. Di mana saya katakan sebelum ni faktor jalan raya itu ataupun faktor perhubungan di antara satu tempat ke satu tempat itu amatlah penting. Takkanlah kita nak jalan di kawasan yang teruk kan, berlubang-lubang. So kawasan ini adalah kawasan dekat dengan kawasan jalan utama iaitu Jalan Kuala Kangsar dan juga Jalan Sultan Azlan Shah Utara. So lokasi juga berdekatan dengan Highway Utara Selatan. So bagi kawasan ini secara umumnya lot 12080 Mukim Hulu Kinta Perak ini boleh diteruskan ataupun faktor tapak lokasi ini sesuai lah untuk buat projek perumahan. Okay. Okey, kita teruskan lagi. Ada part sedikit, last part untuk topik dan lokasi. Kita lihat ya, perkembangan sekeliling dari kawasan tersebut pun sangat baik kerana residential dia sangat banyak di mana terdapat beberapa taman yang mengukuhkan lagi bahawa kawasan tersebut adalah kawasan yang baik untuk meneruskan projek perumahan dan juga terdapat juga kawasan industrial di mana bila banyaknya kawasan industrial akan banyak peluang pekerjaan dan bila banyak peluang pekerjaan, pekerja-pekerja ini perlukan rumah untuk didiami dan juga ada juga beberapa kawasan komersial di kawasan tersebut. Jadi saya sarankan bahawa kawasan ini pada kajian kemungkinan tapak dan lokasi ini adalah sesuai untuk diteruskan projek perumahan. Okey, baiklah kita teruskan kepada elemen kedua dalam kajian kemungkinan, iaitu elemen atau faktor kedua adalah ekonomi. Faktor ekonomi ni amat penting ya untuk memastikan bahawa projek itu masih boleh diteruskan ataupun boleh stop dekat situ sahaja. Di mana yang pertama adalah perubahan ekonomi sentiasa berlaku. Ini sangat subjektif ya untuk diterangkan kerana Malaysia punya ekonomi adalah memang akan berubah-ubah. Mungkin hari ini lain, mungkin esok akan lain. Tetapi kawasan tersebut haruslah dilihat kemajuannya, tahap kebolehpasaran dan permintaan. Di mana jika kawasan tersebut adalah kawasan yang padat penduduknya atau perindustrian yang ada kawasan perindustrian yang maju di kawasan tersebut, maka bolehlah untuk diteruskan projek perumahan tersebut di kawasan itu. Dan di mana seterusnya adalah ekonomi penduduk setempat juga memainkan peranan penting kerana sesetengah kawasan masih relevan untuk membina rumah kos tinggi, manakala sesetengah kawasan hanya mampu untuk menerima rumah kos sederhana dan rendah. Faktor ekonomi di kawasan tersebut mendorong berlakunya situasi tersebut. Kenapa saya kata seperti ini adalah bayangkan kawasan tersebut adalah kawasan yang penduduknya majoriti berpendapatan rendah. Tetapi sebagai pemaju, kamu ingin membina rumah yang kos tinggi. Kebarangkalian untuk rumah itu terjual adalah rendah lah di mana penduduk di situ tidak mampu untuk membeli rumah tersebut. Jadi jelaslah di sini bahawa
pemaju perlu memikirkan faktor ekonomi ini untuk menentukan menjadi aspek penentu kepada jenis rumah apa yang pemaju ingin buat di kawasan tersebut. Misalnya kalau kos rendah, mungkin rumah teres, rumah prima, rumah-rumah yang mampu dibeli oleh penduduk di kawasan tersebut. Manakala sekiranya kawasan tersebut adalah sedikit maju ataupun sedikit mampu untuk membina rumah-rumah yang kos tinggi, sejuta ke atas ataupun 700,000 ke atas rumah tersebut, maka pemaju boleh mengambillah elemen ataupun faktor ekonomi ini untuk memikirkan uh, apakah jenis rumah yang bersesuaian di kawasan tersebut. Okey? Okey, baiklah kita teruskan kepada faktor ekonomi tu, tapi secara detail bagi lot 12080 mungkin Hulu Kinta Perak. Okey, aspek sosioekonomi di kawasan tersebut, pada tahun 2012, KDNK Malaysia mencatatkan peningkatan iaitu antara 5.3 dan juga 6.3%. Dan negeri Perak mencatatkan sebanyak 4.0% KDNK dan bagi sektor pembinaan sebanyak 6.4% pada tahun 2019. Peningkatan dapat dilihat sebanyak 2.5 bilion pada tahun 2019 berbanding dengan 2.3 bilion pada tahun 2018. Jika kita lihat pada peratusan, sumbangan bangunan kediaman pada 33.5% memberi keyakinan bahawa pembinaan perumahan di kawasan tersebut boleh diteruskan. Okey, lihat di graf ataupun rajah di belah kiri, kita boleh lihat ya pertumbuhan sektor pembinaan iaitu sebanyak 6.47%, di mana peratusan tertinggi adalah di kawasan sumbangan kejuruteraan awam, dan kita boleh lihat pada sumbangan bangunan kediaman sebanyak 33.5%. Okey, ini memberikan gambaran bahawa ekonomi di kawasan tersebut masih memberi jaminan kepada pemaju untuk meneruskan projek perumahan di kawasan tersebut. Okey, kita beralih kepada elemen ketiga dalam kajian kemungkinan iaitu pasaran. Takrif nilai pasaran dalam hartanah pada dasarnya adalah jumlah yang pembeli semasa sanggup membayar dan apa yang penjual semasa bersedia untuk menjual harta mereka. Berdasarkan bagaimana harta subjek dibandingkan dengan harta lain yang baru-baru ini dijual dalam keadaan yang sama serta keadaan pasaran hartanah keseluruhannya iaitu bekalan dan permintaan. Okey, saya terangkan secara ringkas di mana jika jika pasaran tersebut, contohnya pasaran di kawasan tersebut menjual rumah teres berharga sebanyak minimum lah serendah RM300,000 di kawasan tersebut. Okey, oleh sebab itu oleh itu pemaju boleh mengambil guideline lah atau panduan RM300,000 rumah yang perlu dibina di kawasan tersebut untuk jenis rumah teres. Okey, jika kalau kawasan itu terdapat yang peningkatan ataupun tingginya permintaan daripada pembeli, maka dia akan memberikan keyakinan kepada pemaju untuk teruskan projek lah. Dan seterusnya adalah peningkatan permintaan dan penurunan bekalan bersama-sama mengakibatkan harga tanah yang sangat tinggi. Nilai pasaran sentiasa berubah dan sama ada sesuatu dianggap sebagai jualan setanding baru-baru ini bergantung kepada seberapa cepat pasaran itu bergerak. Di pasaran di mana rumah menjual dengan cepat dengan harga yang meningkat, nilai pasaran boleh berubah setiap hari. Okey? Sekiranya ejen diupah untuk memasarkan dan menjual hartanah tersebut, komisen ejen jualan berkisar antara 1% hingga ke 2.75%. Untuk pengetahuan, dibenarkan oleh undang-undang untuk membuat rundingan terhadap komisen tersebut. Okey, ini adalah secara umum sahajalah apakah itu pasaran dalam kajian kemungkinan. Okey, baiklah kita pergi ke lebih details di bahagian pasaran, berfokus kepada kawasan Hulu Kinta tersebut, di mana terdapat banyak perumahan di sekitar kawasan ini dan memudahkan pemaju untuk membuat pengiraan berkaitan dengan nilai pasaran bagi kawasan tersebut. Kawasan perindasan juga banyak di sekitar kawasan ini dan pemaju boleh membandingkan nilai pasaran yang telah ditetapkan oleh pemaju yang telah wujud ataupun telah adalah di kawasan tersebut dan tidak seharusnya harga perumahan yang ingin dilakukan itu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi.
Harga tanah kediaman secara amnya berada pada aliran menaik dengan pertumbuhan positif yang direkodkan bagi unit rumah teres lah. Dan di Bandar Ipoh misalnya, rumah kos rendah setingkat di Bandar Seri Botani, Taman Sri Sayang, Medan Kelebang Restu, Taman Songchon dan masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 13.4, 12.2, 10.2 dan 10.7 peningkatan ni lah. Dan faktor penyumbang kepada peningkatan adalah peningkatan pasaran adalah lokasi yang baik berhampiran dengan stesen 18 hub komersial di Bandaraya Ipoh. Jadi kawasan Hulu Kintab ini adalah kawasan yang sesuai untuk meneruskan projek perumahan bagi pemaju. Okey, baiklah. Seterusnya, faktor keempat, elemen keempat dalam kajian kemungkinan iaitu reka bentuk. Terdapat beberapa jenis perumahan di kawasan tersebut. Antaranya adalah rumah teres, rumah berkembar ataupun rumah kluster. Setiap projek mempunyai keunikan tersendiri. Tak kisahlah dia adalah projek rumah teres yang ada 4 bilik ataupun pemaju A membuat rumah teres 4 bilik, pemaju B pun membuat rumah teres 4 bilik juga. Tetapi yang membezakannya adalah keunikan itu tersendiri. Oleh itu, arkitek di sini memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan reka bentuk yang bersesuaian dan unik bagi memastikan projek tersebut boleh terjual dan menarik minat pembeli. Walaupun reka bentuk tersebut sama sahaja dengan projek perumahan pemaju yang lain seperti 4 bilik mempunyai 4 bilik tidur, ruang tamu dan juga 2 tandas misalnya, tetapi yang membezakan adalah ciri keunikan reka bentuk rumah tersebut. Okey, keunikan reka bentuk tersebut. Oleh itu, adalah penting bagi pemaju untuk memilih arkitek ataupun arkitek yang mampu untuk menyediakan reka bentuk desain rumah yang sangat unik yang mampu menarik, attract minat pembelilah untuk masa akan datang. Okey. Okey, baiklah. Kita dah sampai kepada elemen terakhir, faktor terakhir dalam kajian kemungkinan iaitu faktor yang paling penting dalam setiap projek pembangunan, iaitu faktor kewangan. Kenapa? Ia adalah bertujuan untuk menentukan pulangan pelaburan yang dijangka untuk projek, di mana kewangan bukan pada akhir projek sahaja tetapi akan berlaku sebelum, semasa dan selepas projek dijalankan. Semakin lama projek, semakin kritikal masa aliran tunai itu. Analisis kewangan perlu dilakukan untuk memastikan kewangan itu mencukup. Bayangkan pemaju ini dia hanya ada duit yang hanya cukup-cukup sahaja tetapi tidak melakukan analisis kewangan yang secara detail lah dan tiba-tiba tidak cukup duit untuk meneruskan projek tersebut. Macam mana pemaju tersebut perlu untuk mencari duit ataupun dana ataupun sumber kewangan ni daripada siapa, dari mana dan bagaimana caranya. Itu adalah antara elemen-elemen lah yang perlu dilakukan ataupun benda penting dalam analisis kewangan ni. Antara aspek yang penting adalah seperti harga tanah. Ini adalah antara yang perlu difikirkan oleh pemaju iaitu aspek tanah, harga tanah, kos pembinaan, kos penjualan dan pegangan dan juga kos-kos lain lah, kos-kos yang akan wujud ketika projek pembangunan itu dijalankan. Aspek tersebut perlu dilaraskan dengan peratusan 10% dan kemudian mengira semula keuntungan atau pulangan dalam dalaman iaitu IRR. Pemaju perlu mempertimbangkan unsur-unsur seperti kos tanah, kos bangunan, kos wangan dan potensi keuntungan daripada projek yang telah siap. Benda ni ataupun perkara ini perlu dilakukan semasa kajian kemungkinan lagi kerana itulah pentingnya kajian kemungkinan. Faktor kewangan ni penting dalam kajian kemungkinan kerana jika tiba-tiba di pertengahan projek tersebut pemaju tidak ada duit, tak ada sumber kewangan lagi dah, dia akan menyebabkan projek tu terbengkalai lah, menambahkan lagi peratusan projek terbengkalai di Malaysia ini. So, baiklah, berikut adalah perwakilan persamaan iaitu nilai itu adalah hasil tambah kos tanah, kos bangunan dan kos kewangan serta keuntungan. Baru kita tahu nilai yang kita akan dapat di akhir projek tersebut. Okey? Okey, elemen kewangan yang berfokus kepada lot 12080 mungkin Hulu Kintab Perak ini sahaja. Okey, jika dilihat di kawasan ini, ada terdapat beberapa rumah yang telah dibina di kawasan tersebut. Jadi sebagai pemaju kita boleh mengambil perumahan-perumahan ini sebagai panduan kepada analisis kewangan yang kita akan buat semasa kajian kemungkinan ini.
Iaitu sebagai contoh terrace house ataupun link house yang di kawasan Clearbang Empire misalnya. Minimum untuk satu unit rumah adalah jenis type A 140,000 hingga ke 220,000. Jadi kewangan ataupun analisis kewangan tersebut boleh dilakukan oleh pemaju jika nak buatlah, jika ingin lakukan rumah teres, harga range rumah tersebut adalah di sekitar itulah. Selling price dia untuk type A misalnya antara RM101 hingga ke 157. Okey. Kawasan ini adalah aspek-aspek ini, analisis kewangan adalah penting ya kepada pemaju untuk memastikan bahawa projek itu akan berterusan, akan siap sehinggalah pembeli dapat kunci rumah. Jangan kerisauan tu adalah bila pemaju tiba-tiba di tengah jalan tu tiada kewangan, tiada sumber kewangan dan rumah itu akan terbengkalai tanpa mampu untuk diselesaikan lah, mampu disiapkan lah. Okay? Okay, sampai ke second slide yang terakhir, iaitu kita kena peringatlah sebagai pemaju bahawa sebarang projek perlu berdasarkan angka yang jelas, bukan hanya berpaksi pada pandangan atau pendapat. Itu sebablah kenapa kajian kemungkinan ini penting untuk setiap projek yang ingin dijalankan oleh pemaju. Keputusan yang dibuat hanyalah berpandukan pendapat tanpa kajian yang sahih dan tepat. Kejayaan untuk jangka masa pendek mungkin boleh dilihatlah, tapi masalah yang akan timbul untuk jangka masa yang panjang yang akan memberikan implikasi kepada kewangan khususnya akan lebih serius. Seterusnya adalah kajian kemungkinan, penilaian dan kebolehsanaan pembangunan hak tanah adalah aset yang sangat penting sepanjang projek bangunan yang dilakukan, yang ingin dilakukan. So, sebagai pemaju kita perlu beringatlah, perlu adanya kajian kemungkinan sebelum melakukan sebarang projek perumahan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mendengar sehingga ke akhir penerangan saya. Saya mengharapkan bahawa penerangan saya itu dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada yang mendengar dan terima kasih kepada pensyarah saya kerana memberi peluang kepada saya untuk menerangkan atau menambah ilmu pengetahuan saya melalui tugasan ini. Terima kasih.